alat pendidikan sekolah menengah daerah Saiki dimulakan secara rasmi. Sebelum memulakan sesi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah-hujah serta ulasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Arifin Anak Meringai, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yasmin Shakira binti Abdullah, menabung amalan orang percaya. Langkah bijak kita mulakan di sekolah rendah jua. Yang Berhormat Menteri Kedua Angelica Bermas Anak Wilati, Duit simpanan bukan disia, disiplin diri pula terbina. Yang Berhormat Menteri Ketiga Arifin Anak Meringai, Simpanan kecil lama jadi bukit, masa depan cerah pasti terbit. Yang Berhormat Menteri Keempat Adelia Sandra Anak Alis, Duit dijaga bukan dibazir, sikap mulia kita lahir. Yang Berhormat Menteri Kelima Jeffrey Jamia Anak Duli, Anak menabung dari kecil usia, kelak dewasa bijak belanja. Pihak pembangkang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Nina Zahra Nisa binti Mio Hakim, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Dayang Afrina binti Abang Marzuki, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Nia Jiayu Wong binti Muhammad Aiman Wong, Yang Berhormat Pembangkang yang keempat Aisyah Farhana binti Mahmud, Yang Berhormat Pembangkang kelima Wina Lewun, saya percaya semua yang berhormat akan berhujah dengan penuh semangat, fakta yang kukuh dan gaya penyampaian yang berkesan. Pembahasan pada hari ini akan dinilai secara profesional dan saksama oleh 3 orang hakim yang arif dan berpengalaman dalam bidang masing-masing. Panel hakim dengan peserta timnya diperkenalkan Cikgu Jeffrey Muyang Anak Mendiri selaku Ketua Hakim, Cikgu Nur Nafizah binti Arai selaku Hakim Ketua, dan Cikgu Jamil Anak Gerah selaku Hakim Ketiga. Terusnya izinkan saya perkenalkan 2 orang penjaga masa bagi pertandingan ini.
Penjaga masa yang pertama ialah Gubernur Azumah bin Ismail yang akan bertanggung jawab membunyikan loceng mengikut masa yang telah ditetapkan. Kemudian penjaga masa yang kedua iaitu Cikgu Mas Linda binti Muhammad Nur yang bertanggung jawab mengangkat nombor bagi masa pada setiap 10 minit. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkara dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Setiap pembahas pertama, kedua dan ketiga akan diberikan masa maksimum 7 minit untuk berhujah. Masa bagi ucapan pergulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari penggunaan pembalas pengucap. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama, iaitu awal minit kedua, menandakan bahawa ruang buka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir minit ke-6, loceng akan dibunyikan sekali, menandakan masa telah tamat kepada pihak lawan untuk membuat izin laluan. Loceng dibunyikan 2 kali. Pada minit ke-7, menandakan masa untuk pembahas pengucap sudah tamat. Bagi sesi pergulungan, kedua pasukan akan diberikan masa 3 minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan pergulungan masing-masing. Tabung kecil. Dalam sebulan, dia sudah ada RM15. Dalam setahun, hampir RM200. Tanpa sedar, dia bukan sahaja menyimpan wang, tetapi menabung disiplin, sabar dan masa depan. Tuan yang dipertua, memegang mandat, saya sebagai Perdana Menteri bagi pasukan kerajaan hari ini akan membentangkan usul yang berbunyi. Menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Semua telah sedia maklum bahawa menabung bukan sekadar satu tabiat, tetapi satu amalan penting yang patut dimulakan sejak sekolah rendah. Menabung ialah asas kepada kestabilan kewangan individu dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengajar murid tentang kepentingan berfikir sebelum berbelanja, berdisiplin dalam mengurus wang dan sabar dalam mencapai impian. Dalam dunia yang penuh dengan godaan perbelanjaan, segera budaya konsumerisme, menabung ialah benteng pertahanan yang perlu dibina sejak kecil. Murid yang membudayakan amalan menabung bukan sahaja belajar tentang nilai wang, tetapi juga membina masa depan yang lebih selamat dan terancam. Justru, amalan ini perlu digalakkan sejak sekolah rendah agar menjadi sebati dengan jiwa generasi muda negara. Tuan yang dipertua, sebelum saya berhujah dengan lebih lanjut, izinkan saya mentakrifkan usul ini. Menabung bermaksud menyimpan sebahagian daripada wang saku atau duit yang diterima, biasanya di dalam tabung, bank atau koperasi sekolah. Frasa amalan sejak sekolah rendah bermaksud satu tabiat atau perbuatan yang dilakukan secara berterusan oleh murid-murid dari peringkat awal pendidikan, iaitu sekolah rendah. Mohon izin laluan yang berhormat. Silakan yang berhormat. Adakah semua murid mampu menabung sedangkan ramai yang datang dari keluarga kurang berkemampuan? Mohon respons. Terima kasih yang berhormat. Sesungguhnya murid boleh menabung. Semua murid berminat atau faham kepentingan menabung. Izinkan saya meneruskan hujah saya. Dengan ini, usul yang kita bahaskan hari ini membawa maksud perbuatan menyimpan wang perlu
sekolah rendah lagi. Tuan yang dipertua, kami di pihak kerajaan berdiri teguh menyokong usul ini. Kami percaya bahawa amalan menabung adalah suatu tabiat yang penting dan wajar diterapkan sejak kecil, lagi kerana ia memberikan banyak manfaat kepada masa depan anak-anak, keluarga serta negara secara keseluruhannya. Dengan menabung, kanak-kanak dapat belajar mengurus kewangan mereka dengan bajet. Maafkan saya, Muhammad. Dengan menabung, kanak-kanak dapat belajar mengurus kewangan mereka dengan bijak, membentuk disiplin diri, serta memahami nilai wang dan usaha dalam memperolehnya. Tabiat ini bukan sahaja membantu mereka bersedia menghadapi sebarang kecemasan kewangan. Pada masa hadapan, malah dapat mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain. Lebih jauh lagi, sekiranya budaya menabung diamalkan secara meluas dalam kalangan generasi muda, ia akan menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara kerana kadar simpanan yang tinggi dapat merangsang pelaburan dan pembangunan jangka panjang. Justru tidak dapat dinafikan bahawa amalan menabung sejak kecil merupakan langkah penting ke arah membina masa depan yang lebih cerah dan mapan. Tuan yang dipertua, dalam pasukan kerajaan, saya sebagai Perdana Menteri akan menyampaikan takrif usul dengan jelas, menyatakan pendirian kerajaan, mengemukakan satu hujah kukuh bagi menyokong usul, menyediakan strategi pelaksanaan, dan menegaskan semula pendirian kami di akhir ucapan. Menteri kedua kami pula akan membidas hujah ketua pembangkang serta mengemukakan dua hujah tambahan dan memberikan huraian dan fakta yang kukuh untuk menyokong usul. Menteri ketiga akan membidas hujah pembangkang kedua dan ketua pembangkang serta mengukuhkan usul serta pendirian kami. Tuan yang dipertua, sekarang izinkan saya membentangkan hujah utama saya. Di bawah kata kunci, menabung membantu mendidik sikap bertanggungjawab dan berdisiplin. Sidang Dewan yang dihormati, apabila murid-murid menabung, mereka belajar untuk menguruskan wang dengan baik. Mereka tahu bahawa tidak semua wang perlu dibelanjakan. Sebaliknya, sebahagian perlu disimpan untuk keperluan masa depan. Sebagai contoh, murid yang menabung dari awal mungkin dapat membeli buku rujukan atau alat tulis tanpa perlu meminta daripada ibu bapa. Ini menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap keperluan sendiri. Tuan yang dipertua, menurut laporan Bank Negara Malaysia, ramai rakyat dewasa menghadapi masalah kewangan kerana tidak dibiasakan dengan amalan menabung sejak kecil. Maka, jika kita mula mendidik murid-murid menabung dari sekolah rendah, kita dapat melahirkan generasi yang lebih bijak dalam kewangan. Kerajaan boleh memainkan peranan penting dengan menyediakan program seperti tabung didik di sekolah, menggalakkan koperasi sekolah menyediakan akaun simpanan khas murid, dan mengadakan minggu menabung di sekolah secara berkala. Akhir kata saya, ingin menegaskan sekali lagi bahawa amalan menabung sejak sekolah rendah bukan sahaja mendidik murid menjadi bertanggungjawab dan berdisiplin, malah membantu membina masa depan yang lebih cerah. Kami di pihak kerajaan dengan penuh yakin dan semangat menyokong usul bahawa menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Sekian, terima kasih. Pimpinan Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Terhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan.
Seterusnya dipersilakan pula Yang Berhormat Lina Zahratul Nisa binti Nur Hakim selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Hadirin, laut mana tak berombak, bumi mana tak ditiba hujan. Saya buka arena bangkangan. Terima kasih tuan-tuan yang dipertua, delegasi kerajaan, pihak pembangkang serta sidang dewan sekalian. Salam sejahtera, salam perbahasan. Usul kita pada hari ini cukup menarik, yakni menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Pihak pembangkang tidak menyokong usul atas rasional murid sekolah rendah berada dalam fasa perkembangan awal yang memerlukan bimbingan emosi, bukan beban kewangan. Kaya ukur kami di pihak pembangkang adalah bahawa sesuatu amalan hanya wajar diterapkan kepada murid sekolah rendah sekiranya ia sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka, tidak membebankan ekonomi keluarga, tidak mengganggu fokus utama pendidikan asas di peringkat sekolah rendah. Hadirin, selaku pihak pembangkang, kami sebulat suara tidak bersetuju dengan usul yang digagaskan dan menolak pendefinisian yang amat berhormat Perdana Menteri frasa dijadikan amalan di pihak kerajaan. Inilah masalah pihak kerajaan di seberang sana. Mereka tidak menceritakan perincian dan berkaitan yang jelas serta hala tuju perbahasan yang relevan untuk memenuhi tuntutan usul perdebatan kita pada hari ini. Mari beralih kepada sesi pendefinisian pihak pembangkang yang lebih relevan. Kami tiada masalah dengan pendefinisian secara literal yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Secara konseptual, kami di perwakilan pembangkang menetapkan frasa dijadikan amalan tidak dapat dicapai berdasarkan 3 kelemahan major kami, yakni pertama, sebagai satu tindakan berkala tersusun dan rasmi yang diwajibkan kepada semua murid sekolah rendah melalui sistem pembelajaran. Selesai sesi pendefinisian, analoginya cukup mudah. Saya ibaratkan mewajibkan murid sekolah rendah menabung setiap hari, ibarat menyuruh anak yang baru belajar menulis untuk menandatangani kontrak pinjaman bank. Belum cukup paham, tapi sudah diminta bertanggung jawab. Sesi pembidasan hujah bermula. Bangkitnya Perdana Menteri menyatakan hujah mereka di bawah kata kunci menabung, membantu mendidik sikap tanggung jawab. Bangkitnya Perdana Menteri menyatakan hujah di bawah kata kunci menabung, melatih murid mengurus keuangan secara bijak. Dalam hujah ini mereka mendakwa menabung, belajar anti kesabaran, berjimat cermat dan bertanggung jawab. Saya bidas hujah ini kerana realitinya murid belum mampu urus wang secara bijak kerana belum cukup matang. Seperti mana data dari Bank Negara Malaysia dan UNICEF, lebih 70% murid sekolah rendah tidak tahu membedakan keperluan dan kehendak. Jadi, bagaimanakah menabung dapat melatih mereka mengurus wang dengan bijak? Sedangkan asas kefahaman tentang wang pun belum cukup. Kadar menabung yang berhormat tidak mencukupi untuk melatih pengurusan keuangan bijak. Jelaslah hujah Perdana Menteri di seberang sana lemah dan menggagalkan mereka pada hari ini. Izin laluan. Selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, saya akan membentangkan hujah pertama. Pembangkang kedua bakal mengutarakan hujah kedua dan ketiga. Dipersilakan yang berhormat.
Izinkan saya mencela. Bukankah menabung membantu murid belajar merancang keuangan sejak kecil? Terima kasih yang berhormat. Izinkan saya meneruskan hujah. Menteri ketiga yang penuh berbisa ketika berbahas bakal membidas dan mengupas kelemahan dan kepincangan di pihak kerajaan seberang sana. Selesai strategi pihak pembangkang. Hujah pertama, murid sekolah rendah masih belum matang dari segi kewangan. Pada usia 7 hingga 12 tahun, kanak-kanak masih dalam proses memahami konsep asas seperti nilai wang, keperluan dan kehendak. Jika kita terlalu menekankan tabiat menabung secara sistematik, kita bimbang mereka menabung tanpa memahami sebabnya dan akhirnya melakukannya atas dasar paksaan atau ikut-ikutan. Sebagai contoh, ada murid yang mungkin menyimpan duit belanja tanpa makan tengah hari semata-mata kerana mahu menabung hingga menjejaskan kesihatan mereka. Ini menunjukkan kurangnya kefahaman sebenar tentang pengurusan kewangan. Hadirin, kurangnya pemahaman terhadap amalan menabung menimbulkan beberapa isu. Isu pertama, menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, murid dalam lingkungan usia sekolah rendah berada pada peringkat operasi konkret di mana mereka baru mula memahami konsep logik asas tetapi belum dapat mengaplikasikan konsep abstrak. Isu kedua, kami bersetuju menabung boleh membina nilai tetapi bukan di peringkat umur yang belum mampu membezakan keperluan dan kehendak. Kami perkukuhkan dengan beberapa data. Pertama, kajian oleh Visa Global Financial Literacy 2023 dengan izin yang dipertua, di Malaysia lebih 70% murid sekolah rendah tidak memahami perbezaan antara keperluan dan kehendak. Kedua, kajian Bank Negara Malaysia dan PIDM 2022 mendapati 73% murid sekolah rendah tidak dapat merancang penggunaan wang saku melebihi seminggu. 68% tidak tahu apa itu tabungan kecemasan. Maka jelaslah bahawa pihak pembangkang tidak menyokong usul atas rasional murid sekolah rendah berada dalam fasa perkembangan awal yang memerlukan bimbingan emosi bukan beban kewangan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Atas hujah yang ditunjukkan tadi. Tes percubaan 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3, cubaan suara 1, 2, 3.
selaku menteri kedua bagi pihak kerajaan berdiri teguh untuk menyokong usul menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan menerima definisi yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang, yakni menabung sebagai perbuatan menyimpan wang untuk kegunaan masa hadapan dan sekolah rendah sebagai tahap pendidikan bagi murid berumur 7 hingga 12 tahun. Tuan Yang Dipertua merujuk kepada definisi baharu yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang, pihak kerajaan tidak dapat menerima definisi tersebut. Atas alasan ia mengaburkan maksud sebenar usul dan boleh menyebabkan penyimpangan hujah dari landasan asal. Usul yang berbunyi menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah telah pun diaktifkan secara jelas oleh pihak Perdana Menteri sebagai menabung ialah menyimpan sebahagian wang secara konsisten untuk kegunaan masa hadapan, dan sekolah rendah merujuk kepada peringkat pendidikan bagi murid berumur 7 hingga 12 tahun. Namun, pihak pembangkang cuba memperluas definisi menabung dengan memasukkan unsur pelaburan, transaksi digital kompleks atau konsep simpanan bersifat ekonomi dewasa yang langsung tidak sesuai dengan tahap pemikiran dan keupayaan murid sekolah rendah. Tuan Yang Dipertua, namun begitu kerajaan ingin menegaskan definisi yang lebih luas seperti yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri. Kami bahawa menabung bukan sekadar menyimpan wang fizikal, tetapi melatih nilai murid Yang Dipertua murni seperti cabang sabar, berdisiplin, bertanggungjawab dan bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Bagaimana murid sekolah rendah boleh menabung sedangkan wang saku mereka sangat sedikit? Mohon respon. Terima kasih Yang Berhormat. Tidak semua murid boleh menabung, tetapi jika ada yang berminat atau faham kepentingan menabung, murid tersebut boleh menabung dengan cara yang betul. Izinkan saya meneruskan hujah saya. Tuan Yang Dipertua, Ketua Pembangkang berhujah bahawa murid sekolah rendah belum matang untuk memahami konsep simpanan dan akan mudah tersilap guna wang. Izinkan saya membidas hujah ini dengan tegas. Pertama, murid sekolah rendah sebenarnya mudah dibimbing. Dengan bantuan guru dan ibu bapa, mereka boleh memahami nilai simpanan. Malah, banyak sekolah sudah melaksanakan tabung kelas atau buku long simpanan harian. Silakan Yang Berhormat. Hanya 24% rakyat Malaysia yang memiliki kefahaman menyeluruh tentang pengurusan keuangan seperti pelaburan, pengurusan risiko dan perancangan jangka panjang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan saya meneruskan hujah saya. Pertama, murid sekolah rendah sebenarnya, maafkan saya Yang Berhormat. Kedua, jika kita tidak mula mendidik mereka sekarang, bilakah masa yang sesuai? Menabung bukan tentang tunggu matang, tetapi proses untuk jadi matang. Tak kenal, maka tak tabung. Tuan Yang Dipertua, Ketua Pembangkang menyatakan bahawa murid sekolah rendah belum cukup matang untuk memahami konsep simpanan dan berisiko menyalahgunakan wang. Namun, izinkan saya membidas hujah ini secara tuntas.
mereka. Hakikatnya, kanak-kanak zaman kini lebih celik teknologi dan cepat belajar banding generasi terdahulu. Jika mereka boleh memahami konsep permainan atas talian yang kompleks, mengapa tidak konsep asas seperti menyimpan wang? Kedua, kegagalan atau kesilapan dalam mengurus wang bukanlah alasan untuk tidak mengajar mereka. Sebaliknya adalah peluang pembelajaran. Daripada melindungi mereka secara berlebihan, lebih baik kita beri mereka ruang untuk belajar melalui pengalaman sebenar dengan pemantauan dan bimbingan. Ketiga, institusi pendidikan dan keuangan kini sudah menyediakan pelbagai program celik keuangan untuk murid sekolah rendah. Contohnya, program Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN dan aktiviti kelab celik keuangan. Ini membuktikan bahawa kefahaman tentang simpanan boleh disemai dengan berkesan sejak awal lagi. Tuan yang dipertua, izinkan saya membentangkan hujah utama saya. Di bawah kata kunci yang pertama, menabung melatih tanggungjawab dan kawalan diri. Amalan menabung mengajar murid tentang tanggung jawab. Mereka belajar membuat keputusan tentang penggunaan wang dan belajar menahan keinginan untuk berbelanja sesuka hati. Contohnya, murid yang menyimpan RM1 seminggu untuk beli hadiah hari guru membuktikan dia tahu nilai wang yang tidak membazir. Ini adalah bentuk kawalan latihan yang sangat penting bagi pembentukan sahsia. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, murid yang didedahkan dengan amalan simpanan sejak kecil cenderung untuk menjadi pengguna yang lebih bertanggung jawab apabila dewasa nanti. Namun, pihak pembangkang cuba memperluas definisi menabung. Maafkan saya yang kedua. Tuan yang dipertua, izinkan saya membentangkan hujah kedua saya. Di bawah kata kunci kedua, menabung membentuk sikap berjimat dan merancang masa depan. Murid yang menabung bukan sahaja menyimpan untuk masa sekarang, tetapi mereka mula memahami keperluan merancang jangka masa panjang. Ini membolehkan mereka menilai antara kehendak dan keperluan serta menanam sikap berhati-hati dalam perbelanjaan. Contohnya, murid yang menabung untuk membeli buku cerita bukan sekadar berbelanja, tetapi menunjukkan niat untuk memperkukuh ilmu. Murid yang menyumbang ke tabung kebajikan pula membuktikan amalan menabung bukan sahaja membentuk sikap berjimat, malah memupuk nilai prihatin, berjiwa masyarakat dan beretika. Bahkan menurut program bijak wang yang dijalankan di beberapa sekolah rendah, 78% murid yang menabung selama lebih 6 bulan, menunjukkan peningkatan dalam tahap kesedaran keuangan dan tabiat berbelanja secara bijak. Ini membuktikan bahawa menabung mampu mengasah kemahiran pengurusan keuangan sejak awal usia. Kesimpulannya, amalan menabung bukan sahaja melatih murid untuk berjimat, tetapi menjadi asas kepada kemahiran merancang, berfikir panjang dan berjiwa rakyat. Semuanya nilai yang amat penting dalam pembentukan warga negara berkualiti. Tuan yang dipertua dan sidang dewan yang dimuliakan, marilah kita membuka mata dan hati. Menabung bukan sekadar aktiviti menyimpan duit kecil, tetapi satu proses pendidikan nilai. Ia melatih murid untuk jadi bijak, sabar dan bertanggung jawab. Nilai yang kita mahu lihat dalam setiap anak Malaysia. Oleh itu, saya sekali lagi menegaskan pendirian pihak kerajaan untuk menyokong usul bahawa menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Sekian, terima kasih. Cangkah sama igaki, lurah sama dituruni. Terima kasih Tuan yang dipertua. Barisan kerajaan, perwakilan pembangkang seterusnya, sidang dewan saya muliakan. Salam sejahtera, salam perdebatan. Tuan yang dipertua, selaku pembangkang kedua, tetap menyokong penuh pendefinisian yang dikemukakan Ketua Pembangkang sebentar tadi.
Pihak pembangkang tidak mendukung usul atas rasional murid sekolah rendah berada dalam fasa perkembangan awal yang memerlukan bimbingan emosi, bukan beban kewangan. Kali umum kami di pihak kerajaan, di pihak pembangkang adalah bahawa sesuatu amalan hanya wajar diterapkan kepada murid sekolah rendah sekiranya ia sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka, tidak membebankan ekonomi keluarga, tidak mengganggu fokus utama pendidikan. Hal ini atas kapasiti selaku pembangkang kedua, 3 obligasi saya lakukan untuk menanamkan segala hujah dan pembawaan di meja perwakilan kerajaan. Pertama, saya bidas hujah ketiga Menteri kedua di bawah kata kunci menabung membina asas kestabilan ekonomi negara. Dalam hujah ini, mereka mendakwa bahawa menabung membentuk disiplin dan nilai bumi hidup berdikari. Saya bidas hujah ini kerana tahap umur dan perkembangan murid tidak selari dengan tuntutan nilai tersebut. Murid sekolah rendah berumur 7 hingga 10 tahun belum memiliki tahap pemikiran abstrak yang cukup untuk memahami konsep ekonomi seperti simpanan jangka panjang, bajet dan pengorbanan masa depan. Menurut teori perkembangan kognitif, bagian kanak-kanak pada tahap ini masih berada dalam fasa konkret, bukan abstrak. Jadi, nilai bumi melalui menabung itu belum dapat difahami dengan benar, apatah lagi diamalkan secara konsisten. Maka, jelaslah bahawa hujah Perdana Menteri di seberang sana lemah dan menggagalkan mereka pada hari ini. Seterusnya, digerak kepada hujah kedua mereka di bawah kata kunci menabung melatih tanggungjawab diri. Dalam hujah ini, mereka mendakwa menabung belajar erti kesabaran, berjimat cermat dan bertanggungjawab. Saya bidas hujah ini kerana realitinya murid belum mampu urus wang secara bijak kerana belum cukup mata. Seperti mana data dari Bank Negara Malaysia dan UNICEF, lebih 70% murid sekolah rendah tidak tahu membezakan keperluan dan kehendak dan menggunakan wang saku dalam setengah hari tanpa perancangan. Izin laluan. Seterusnya, hujah pertama yang diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah kata kunci menabung membantu mendidik sikap bertanggungjawab. Dalam hujah ini, mereka mendakwa jika menabung ini akan menghasilkan masyarakat yang berhemat, tidak boros dan mampu mengekalkan kestabilan ekonomi. Dipersilakan Yang Berhormat. Maaf menculang. Adakah pihak pembangkang tidak bersetuju bahawa menabung melatih murid agar tidak boros berbelajar? Minta maaf Yang Ketua. Berbelajar. Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan saya untuk meneruskan hujah. Tuan Yang Dipertua, saya jadikan kekeluhan dengan mengutarakan hujah kedua di bawah kata kunci menabung berpotensi menanam tekanan dan perbandingan sosial. Tuan Yang Dipertua, hujah ini berdasarkan kepada kesan psikologi dan sosial yang kurang diberi perhatian dalam pelaksanaan budaya menabung secara formal sejak kecil. Pertama, tekanan perbandingan apabila budaya menabung dijadikan amalan dan diukur secara terbuka, contohnya melalui jumlah simpanan. Menurut kajian Universiti Putra Malaysia 2023, murid sekolah rendah di Lembah Kelang, 72% murid daripada keluarga pendapatan rendah berasa rendah diri apabila melihat rakan sebaya memiliki simpanan lebih tinggi. Ini membuktikan budaya menabung secara kompetitif boleh mencetus perbandingan sosial negatif. Kedua, budaya ini boleh mencetus tekanan dalaman. Apabila mereka gagal mencapai jumlah simpanan tertentu, seperti rakan-rakan, mereka mungkin mengalami stres awal. Berdasarkan dapatan laporan kesihatan mental murid KPM 2022, didapati bahawa 1 daripada 3 murid tahap 2 menunjukkan tanda tekanan apabila diminta menyimpan wang secara tetap. Bila sistem menabung dijadikan ukuran kejayaan, murid yang tidak mampu akan berasa malu dan ketinggalan. Kesimpulannya, budaya menabung sejak sekolah rendah tidak semestinya sesuai untuk semua latar belakang. Paksaan ini lebih banyak mendatangkan kesan tekanan psikososial dan perbandingan tidak sihat berbanding membina tabiat baik. Maka, jelaslah bahawa menabung berpotensi menanam tekanan dan perbandingan sosial. Sidang Dewan yang dikasihi, hujah ketiga di bawah kata kunci, menabung bukanlah jaminan kejayaan atau kestabilan keuangan. 2 isu serta data mengukur hujah kami. Pertama, menabung sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi cabaran keuangan yang sebenar dalam dunia yang dipacu oleh inflasi, pelaburan, pengurusan hutang dan perbelanjaan bijak. Ilmu keuangan yang menyeluruh jauh
melalui secara konsisten. Berdasarkan laporan Literasi Kewangan Rakyat Malaysia 2022 oleh Bank Negara dan Suruhanjaya Security, hanya 24% rakyat Malaysia yang memiliki pemahaman menyeluruh tentang pengurusan kewangan. Walaupun lebih 80% daripada mereka mengaku pernah menabung sejak kecil, tetapi tidak semestinya membawa tidak pada kekayaan. Kedua, simpanan yang kecil atau tidak berkembang nilainya juga tidak mampu menangani kadar kenaikan kos sara hidup. Contohnya, kadar inflasi Malaysia pada tahun 2023 mencecah 3.0%. Sebagai contoh perbandingan, menyimpan RM10 sebulan selama 6 tahun hanya menghasilkan RM720. Jumlah ini langsung tidak mencukupi untuk menampung walau sebulan pun perbelanjaan asas di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Ketiga, nilai simpanan terhakis oleh inflasi. Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) melaporkan bahawa kadar inflasi purata tahunan Malaysia ialah 3.4% pada tahun 2022 dan 2.5% pada tahun 2023. Yang diperkuat, menabung tanpa pengetahuan tentang penabungan hanya mengumpul wang yang nilainya semakin menurun, bukan menjamin kestabilan kewangan. Kesimpulannya, kami pembangkang berpandangan bahawa menabung bukanlah satu-satunya atau jaminan mutlak kepada kejayaan dan kestabilan kewangan. Tanpa pengetahuan tentang belanjawan, pelaburan dan pengurusan risiko, menabung hanyalah permulaan bukan penyelesaian. Maka, jelaslah bahawa menabung bukanlah jaminan kejayaan atau kestabilan kewangan. Kelam di sigi, lekung ditinjau. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Kemudian mengukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Salam perpaduan, salam sejahtera dan selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua, memegang mandat, saya selaku Menteri Ketiga bagi pihak kerajaan berdiri teguh untuk menyokong usul-usul menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Tuan Yang Dipertua, pembangkang kedua berhujah bahawa menabung menyebabkan tekanan kepada murid. Mereka mungkin berhujah bahawa jika murid terlalu fokus kepada menabung, mereka akan rasa bersalah apabila menggunakan wang, lalu menjejaskan keseimbangan emosi dan keseronokan zaman kanak-kanak. Izinkan saya membidas hujah ini dengan tegas. Menabung boleh diajar secara santai dan berperingkat, bukan dengan tekanan. Proses ini boleh dilakukan melalui aktiviti yang menyeronokkan seperti permainan simulasi membeli melah, pertandingan menabung atau penggunaan buku harian yang berwarna-warni dan menarik. Dengan pendekatan yang mesra dan kreatif, murid akan lebih mudah memahami konsep simpanan tanpa rasa tertekan. Ia juga membantu membentuk nilai murni seperti berjimat cermat, bertanggungjawab dan berdisiplin. Nilai yang amat penting dalam kehidupan seharian. Apa yang lebih penting, semua ini dapat diterapkan tanpa menghilangkan keceriaan dan kehairan zaman kanak-kanak. Menabung tidak semestinya membosankan, malah boleh menjadi pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna jika disampaikan dengan pendekatan yang sesuai dengan jiwa dan tahap pemikiran mereka. Izinkan saya membidas hujah ini dengan tegas. Tuan Yang Dipertua, Ketua Pembangkang berhujah bahawa murid sekolah perlu matang untuk menabung. Murid hanya bergantung kepada duit belanja daripada ibu bapa. Jadi pembangkang mengikatkan konsep bahawa murid yang belum cukup umur tidak sesuai untuk menabung. Izinkan saya membidas hujah ini dengan jelas. Dipersilakan yang bahagia. Budaya menabung sejak sekolah rendah
Terima kasih yang berhormat. Izinkan saya untuk meneruskan hujah saya. Izinkan saya membidas hujah ini dengan tegas. Murid memang bergantung kepada duit belanja daripada ibu bapa. Jadi, pembangkang mungkin kata konsep simpanan tidak sesuai atau praktikal. Namun, menabung bukan soal jumlah besar atau umur, tapi soal amalan dan Mohon izin laluan yang berhormat. Dipersilakan yang berhormat. Yang berhormat, adakah kerajaan yakin bahawa murid faham konsep menabung atau mereka hanya ikut arahan tanpa memahami tujuan sebenar? Mohon respon. Terima kasih yang berhormat. Sesungguhnya murid dapat belajar menabung setiap hari. Izinkan saya untuk meneruskan hujah saya. Tapi soal amalan dan pembentukan sikap, menabung 50 sen seminggu pun mencukupi untuk melatih tabiat jimat cermat. Sesungguhnya, meletar buluh biarlah dari embungnya. Hendaklah kita perhatikan dalam hidup jika mahu melihat kejayaan hidup seorang kanak-kanak semasa dewasa. Izinkan saya membidas hujah ini dengan tegas. Tuan yang dipertua dan sidang dewan, biar setitis air jernih menitis ke tanah, ia tetap membawa secabik harapan. Biar sehelai daun gugur ke bumi, ia tetap menyuburkan akar kehidupan. Begitu juga dengan amalan menabung. Kecil nilainya hari ini, namun besar impaknya buat masa depan yang menanti. Memegang mandat, saya selaku menteri ketiga bangkit berdiri, bukan untuk mengulang, tetapi untuk memperkukuh dan mempertahankan usul yang dibawa. Menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Tuan yang dipertua, kami di pihak kerajaan berdiri teguh atas dasar keyakinan bahawa amalan menabung bukan sekadar satu aktiviti menyimpan wang, tetapi satu proses mendidik jiwa, membentuk disiplin, membina masa depan dan menyemai nilai murni dalam diri anak-anak pewaris negara. Maka hari ini izinkan saya menjulang hujah kami dengan tegas dan yakin bahawa menabung sejak kecil bukan sekadar wajar, ia perlu, sangat-sangat perlu. Sekian, terima kasih. Pihak kerajaan, seterusnya warga dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum dan selamat bersidang. Bertindak selaku barisan pertahanan di Pakatan Pembangkang, saya rasa tidak bersetuju dengan gagasan usul menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Pihak Pembangkang tidak menyokong usul atas nasional murid sekolah rendah berada dalam fasa perkembangan awal yang memerlukan bimbingan emosi, bukan beban kewangan. Kayu kol kami di pihak Pembangkang adalah bahawa sesuatu amalan hanya wajar diterapkan kepada murid sekolah rendah sekiranya ia sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka, tidak membebankan ekonomi, keluarga, tidak mengganggu fokus utama pendidikan. Tuan yang dipertua, untuk menolak usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan, saya akan mendedahkan kelemahan-kelemahan hujah yang dikemukakan oleh perwakilan kerajaan. Saya teruskan dengan pembidasan hujah terhadap menteri kedua. Hujah ketiga mereka berkata kuncikan menabung, membentuk disiplin dan nilai murni hidup berikan. Dalam hujah ini, mereka mendakwa bahawa menabung belajar arti kesabaran, berjimat cermat dan bertanggungjawab. Saya
bidah sejak ini kerana menurut teori perkembangan kognitif Piaget, kanak-kanak pada tahap ini masih berada dalam fasa konkret, bukan abstrak. Jadi, nilai murni melalui menabung itu belum dapat difahami dengan benar, apatah lagi diamal secara konsisten. Maka jelaslah bahawa menabung tidak perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Hujah kedua mereka berkata kuncikan menabung melatih tanggung jawab dan disiplin. Dalam hujah ini, mereka mendakwa menabung, belajar erti kesabaran, berjimat cermat dan bertanggung jawab. Dipersilakan Yang Berhormat, saya ingin menjelaskan adakah pihak lawan sedar bahawa menabung membentuk disiplin dan tanggung jawab dalam diri murid. Terima kasih Yang Berhormat. Hayatilah kronologi hujah saya di bawah kata kunci menabung tidak perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Terima kasih sebagai Ketua, izinkan saya untuk meneruskan hujah. Saya bidah hujah ini kerana realitinya murid belum mampu urus wang secara bijak kerana belum cukup matang. Seperti mana data dari Bank Negara Malaysia dan UNICEF, lebih 70% murid sekolah rendah tidak tahu membedakan keperluan dan kehendak dan menggunakan wang saku dalam 1 hingga 2 hari tanpa perancangan. Jadi, bagaimanakah menabung dapat melatih mereka mengurus wang dengan bijak, sedangkan asas kefahaman tentang wang pun belum cukup. Sekadar menabung yang berusaha yang berhormat tidak mencukupi untuk melatih pengurusan kewangan bijak. Maka jelaslah bahawa menabung tidak perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Tuan yang dipertua, hujah pertama mereka berkata kuncikan menabung membantu mendidik sikap bertanggung jawab diri. Dalam hujah ini, mereka mendakwa bahawa menabung ini akan menghasilkan masyarakat yang berhemat dan mampu mengekalkan kestabilan ekonomi. Saya bidah hujah ini kerana menurut kajian literasi kewangan oleh Bank Negara Malaysia dan PIDM tahun 2022, 73% murid sekolah rendah tidak dapat merancang penggunaan wang saku lebih dari seminggu, manakala 60% pula mengaku habis membelanja wang saku dalam masa 2 hari. Dengan pola seperti ini, bagaimana mungkin murid yang belum mampu urus wang sendiri akan menyumbang kepada kestabilan ekonomi negara? Maka, menabung oleh murid sekolah rendah hanyalah amalan individu, bukan komponen signifikan dalam struktur ekonomi negara. Maka jelaslah bahawa menabung tidak perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Saya kira selesai sudah sesi pembidasan. Hayatilah penegasan hujah kami di perwakilan pembangkang. Hujah pertama murid sekolah rendah masih belum matang dari segi kewangan. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, murid dalam lingkungan usia sekolah rendah berada pada peringkat operasi konkret di mana mereka baru mula memahami konsep logik asas tetapi belum dapat mengaplikasikan konsep abstrak seperti perancangan kewangan jangka panjang. Mereka belum mampu membezakan keperluan dan kehendak. Disiplin lebih baik dipupuk melalui tanggung jawab diri, bukan melalui tekanan kewangan. Sidang Dewan dikasihi, hujah kedua kami di bawah kata kunci menabung berpotensi menanam tekanan dan perbandingan sosial. Tuan yang dipertua, hujah ini melandaskan kepada kesan psikologi yang kurang diberi perhatian dalam pelaksanaan budaya menabung secara formal sejak kecil. Pertama, tekanan perbandingan melalui jumlah simpanan atau buku simpanan pelajar sehingga boleh mencetus perbandingan sosial negatif serta tekanan dalaman. Kesimpulannya, budaya menabung sejak sekolah rendah tidak semestinya sesuai untuk
semua latar belakang, paksaan ini lebih banyak mendatangkan kesan negatif. Maka jelaslah bahawa menabung berpotensi menanam tekanan dalam perbandingan sosial sidang dewan. Yang dikasihi, hujah ketiga di bawah kata kunci menabung bukanlah jaminan kejayaan atau kestabilan keuangan. Dua isu mengukuhkan hujah kami. Pertama, realiti ekonomi masa kini menunjukkan bahawa menabung sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi cabaran keuangan yang sebenar dalam dunia yang dipacu oleh inflasi, pelaburan, pengurusan, hutang, dan pembelanjaan bijak. Hanya 24% rakyat Malaysia yang memiliki kefahaman menyeluruh tentang pengurusan keuangan seperti pelaburan, pengurusan risiko, dan perancangan jangka panjang. Menabung tidak semestinya membawa kepada kejayaan keuangan sekiranya tiada kemahiran keuangan lain yang diajar. Kesimpulannya, kami pembangkang berpandangan bahawa menabung bukanlah satu-satunya atau jaminan mutlak kepada kejayaan kestabilan keuangan. Sekali lagi, kami pihak pembangkang tidak menyokong usul atas nasional murid sekolah rendah berada dalam fasa perkembangan awal yang memerlukan bimbingan emosi bukan beban keuangan. Tiada apa yang saya minta. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat pembangkang ketiga. Sidang dewan yang dihormati, demikian lantaran kita melihat dan mendengar ucapan perkembangan. Silakan yang berhormat. Hadirin, bertemu semula kita di arena penggulungan yang saya kira lebih tenang. Sesi penggulungan kali ini, dua gerak kerja bakal saya laksanakan. Pertama, rangkuman bidasar kerja pihak kerajaan. Kedua, rumusan kerja di meja pembangkang. Hujah pertama mereka di bawah kata kunci menabung mendidik sikap bertanggungjawab. Saya sangkal hujah ini kerana murid belum cukup mampu urus wang secara bijak kerana belum cukup matang. Hujah kedua mereka di bawah kata kunci menabung melatih tanggungjawab diri. Saya bidas hujah ini kerana menurut teori perkembangan kognitif Piaget, kanak-kanak pada tahap ini mesti berada dalam fasa konkret, bukan abstrak. Hujah ketiga mereka mengatakan bahawa menabung membina asas kestabilan ekonomi negara. Saya bidas hujah ini kerana 73% murid sekolah rendah tidak dapat merancang penggunaan wang saku lebih dari seminggu. Hadirin, proses timbang tanah kini bermula. Pihak kerajaan pada hari ini sepatutnya menunjukkan kepada kita bahawa menabung boleh menjadi amalan yang baik, tetapi bukan pada usia yang terlalu muda, tanpa kefahaman, tanpa pendekatan yang inklusif, dan tanpa realiti hidup sebenar. Menabung bukan penyelesai mutlak, malah boleh membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat jika disalah faham atau dipaksa. Manakala kami di pihak pembangkang membawa suara realiti, kami bukan menolak nilai menabung, tapi kami anak-anak kecil difahamkan dahulu tentang nilai keperluan, tanggungjawab dan empati, bukan hanya disuruh simpan duit tanpa tahu sebabnya. Tuan yang dipertua, seterusnya hayatilah kronologi penghujahan kami. Hujah pertama, murid sekolah rendah masih belum matang dari segi keuangan. Murid dalam lingkungan usia sekolah rendah berada pada peringkat operasi konkret, di mana mereka baru mula memahami konsep logik asas, tetapi belum dapat mengaplikasikan konsep abstrak. Di peringkat umur begini, mereka belum mampu membezakan keperluan dan kehendak. Disiplin lebih baik dipupuk melalui tanggungjawab diri, bukan melalui tekanan keuangan. Sidang dewan yang dikasihi, hujah kedua kami di bawah kata kunci menabung berpotensi menanam tekanan dan perbandingan sosial. Tuan yang dipertua, hujah ini berlandaskan kepada kesan psikologi dan sosial yang kurang diberi perhatian dalam pelaksanaan budaya menabung secara formal sejak kecil. Pertama, tekanan perbandingan melalui pameran jumlah simpanan atau buku simpanan pelajar sehingga boleh mencetus perbandingan sosial negatif. Kedua, budaya ini boleh mencetus tekanan dalaman. Kanak-kanak seperti mengalami stres awal, kerisauan keuangan dan merasa tidak cukup baik apabila diminta menyimpan wang secara
secara tetap. Kesimpulannya, budaya menabung sejak sekolah rendah tidak semestinya sesuai untuk semua latar belakang. Paksaan ini lebih banyak mendatangkan kesan tekanan psikososial dan perbandingan tidak sihat berbanding membina tabiat baik. Maka, jelaslah bahawa menabung berpotensi menanam tekanan dan perbandingan sosial. Sidang Dewan yang dikasihi, hujah ketiga kami di bawah kata kunci, menabung bukanlah jaminan kejayaan atau kestabilan keuangan. Dua isu mengukuhkan hujah ini. Pertama, realiti ekonomi masa kini menunjukkan bahawa menabung sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi cabaran keuangan yang sebenar dalam dunia yang dipacu oleh inflasi, pelaburan, pengurusan hutang, dan perbelanjaan bijak. Saya selaku pembangkang kedua dalam ucapan pergulungan ini akan memperkukuhkan pendirian kami bahawa usul ini wajar ditolak. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih yang hormat. Dan Dewan yang dihormati, seterusnya kita persilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan pergulungan. Persilakan, hormat. Terima kasih buat yang dipertua, rakan-rakan kabinet kerajaan, pihak pembangkang. Seterusnya, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Tuan yang dipertua memegang mandat saya selaku Menteri Kedua Pasukan Kerajaan tampil untuk merumus dan memperkukuhkan keseluruhan hujah kami dalam mempertahankan usul bahawa menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Tuan yang dipertua, sepanjang debat ini, pihak pembangkang cuba menolak usul dengan hujah bahawa murid belum matang. Menabung memberi tekanan emosi dan amalan ini tidak sesuai dengan latar sosioekonomi murid. Namun, kami di pihak kerajaan membidas setiap hujah ini dengan fakta dan logik nyata. Matang bukan syarat utama untuk belajar. Sebaliknya, menabung adalah sebahagian proses pembelajaran sahsiah. Kita tidak tunggu murid dewasa untuk mula mendidik nilai. Kita bentuk sejak kecil. Tekanan hanya berlaku jika pendekatan salah, sedangkan kerajaan mencadangkan pendekatan yang bersifat bimbingan, bukan paksaan. Aktiviti menabung boleh dirancang secara mesra, fleksibel dan bersifat inklusif. Soal Soal ketidaksamarataan menabung bukan soal jumlah, tapi disiplin. Simpan 10 sen pun sudah memadai jika dilakukan secara konsisten dan dipahami. Pihak pembangkang terlalu fokus pada angka, bukan nilai di sebalik amalan. Tuan dan dipertua, kajian Bank Negara Malaysia menunjukkan bahawa murid yang didedahkan dengan amalan menabung sejak awal lebih berdisiplin dan faham perbezaan antara kehendak dan keperluan menjelang usia 12 tahun. Program bijak wang sekolah rendah di beberapa negeri telah membuktikan bahawa murid yang dibimbing untuk menyimpan secara konsisten menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam pemikiran logik dan kendiri. Dalam dunia yang semakin mencabar, pengurusan wang bukan lagi kemahiran tambahan, ia adalah kebutuhan asas. Murid yang dibiasakan menyimpan akan lebih bersedia menghadapi realiti ekonomi masa depan. Tuan yang dipertua, pihak pembangkang gagal menyediakan solusi alternatif dan yang praktikal. Mereka menolak menabung tetapi tidak mencadangkan mekanisme pembentukan
insan. Terlalu banyak bergantung pada andaian emosi murid, tetapi kurang menyebut fakta tentang keupayaan murid untuk belajar jika diberi bimbingan yang sesuai. Memfokuskan kepada jurang kemampuan, bukan potensi murid. Sedangkan kami percaya semua murid mampu belajar nilai simpanan, bukan jumlah uang, tetapi kesedaran dan konsistensi. Tuan dan diperlu. Wow. Maka kami pihak kerajaan tetap berpendirian teguh bahawa menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah, bukan untuk membebankan murid, tetapi untuk mendidik nilai sabar, disiplin dan kemahiran hidup. Kita bukan sekadar menyimpan uang, kita menyimpan harapan. Kita bukan mencipta tabung, kita membentuk insan. Sekian hujah kami. Yang baik kita kekalkan, yang molek kita semai. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan ucapan pertolongan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini. Sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Sekian sahaja sidang dewan pada pertandingan bahas Al-Parlimen Sekolah Rendah untuk kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Tuan Yang Ketua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Kawal rasa gemuruh gugup itu sebelum memulakan pembicaraan anda, okey? Yang seterusnya adalah jelaskan peranan, okey? Ini daripada sidang separuh akhir sampai ke final. Ada Perdana Menteri ataupun Ketua Pembangkang tidak menjelaskan peranan. Dia hanya menjelaskan peranan Menteri Pertama, Menteri Kedua dan Menteri Ketiga. Ibaratnya Menteri Keempat dengan yang kelima itu ibarat tunggul saja di belakang. Jadi kena jelaskan apa peranan Menteri Keempat dan yang kelima itu. Okey, seterusnya adalah bidasan hujah perlu ikut susunan. Jangan rangkumkan, anda sebut ketiga-tiga hujah, lepas itu rangkumkan dalam satu ayat. Okey, saya bidas menggunakan ayat ini. Tak boleh. Kamu kena sebut satu hujah, lepas itu bidas. Hujah yang kedua bidas, hujah yang ketiga bidas. Dan seterusnya adalah untuk menteri yang ketiga, tugas anda bukan memberikan hujah. Biasanya selepas sahaja izin laluan, menteri ketiga dia akan minta, okey baiklah Tuan Yang Pertua, saya akan teruskan hujah. Bukan hujah, anda teruskan bidasan kerana Cikgu Yuzilia Amira binti Mahro, Cikgu Nur Nafizah binti Abar, silakan Cikgu Nur Irma Kasuma binti Madian, silakan Cikgu Janet Anak Negara,
Sebelum itu, saya akan umumkan terlebih dahulu keputusan usul. Bagi usul menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah, usul ini ditolak. Bermaksud, tempat yang keempat adalah pihak kerajaan dipersilakan kesemua pembahas dari SJKC Sumi dan juga guru terpilih untuk naik ke pentas. Seterusnya dipersilakan pemenang tempat ketiga disandang oleh pasukan pembangkang dari Sekolah Kebangsaan. Kami ucapkan seterusnya dijemput pemenang bagi tempat ketiga disandang oleh pasukan pembangkang dan SK Abang Haji Matahir. Dijemput pasukan dari SK Abang Haji Matahir serta guru terpilih untuk naik ke pentas bagi menerima piala dan sihir. Seterusnya kita umumkan pembahas terbaik. Pembahas terbaik untuk perbahasan di antara SJKC Suming dan SK Abang Haji Matahir disandang oleh Ketua Pembangkang. Persilakan Adik Nur Rufainah Adinia binti Sofia. Bulan Pembangkang. Kini keputusan Naib Johan
dan juga Johan untuk pertandingan bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah. Usul yang sama, menabung perlu dijadikan amalan sejak sekolah rendah. Usul ini ditolak. Untuk itu kita persilakan pasukan kerajaan iaitu SK Selangan untuk naik ke pentas dan telah merangkul naib Johan Bahas ala Parlimen. Silakan pembahas dan juga guru-guru ini. Dan kita persilakan kumpulan pembangkang Johan untuk pertandingan bahasa Melayu ala Parlimen Sekolah Rendah SK Mandarin Anglo Chinese. Silakan pembahas dan guru-guru pengiring. Diucapkan dan untuk pengetahuan semua hadirin, pasukan bahas ini akan berentap di peringkat negeri bertempat di daerah Bintulu. Dijangka berlangsung pada 11 hingga 14 Ogos. Kurang 1 bulan untuk menyediakan usul dan kita umumkan pembahas terbaik disandang oleh pembangkang kedua. Tahniah diucapkan, kita persilakan Hidayah Aminah.
ucapkan dan terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Siti Robiani dan Cikgu Hamzah di atas kesudian menyampaikan sijil dan tiada kepada semua pemenang. Kita persilakan untuk gambar beramai-ramai boleh ke semua